Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi sesi kuliah kita di Baitus Salam, yang mana pada malam ini antara tajuk yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan mahsyar ataupun suasana manusia di mahsyar kelak. Dan orang-orang yang beriman, mereka ini akan sentiasa berasa bimbang, berasa takut untuk menghadapi hari yang begitu panjang, yang mana Allah Azza wa Jal ada menyebut sebahagian daripada perinciannya dalam Al-Quran, sehingga seolah-olah kita sedang melihat situasi tersebut di akhirat dengan mata kepala kita sendiri. Dan kalau kita baca banyak ayat-ayat, khususnya pada surah-surah Makkiyah, ayat-ayat yang pendek, kita boleh tengok dalam juzuk Amma, misalnya dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kalau kita lihat misalnya surah Al-Insyiqaq, idza as-sama wa idza as-samaa'u insyaqqat. Di sana Allah telah menyebut banyak peristiwa-peristiwa yang meruntun jiwa kita, yang begitu mengerikan kita, berkaitan dengan situasi manusia di mahsyar kelak. Semuanya adalah supaya kita sebagai manusia boleh bersedia, boleh melakukan persediaan semasa kita masih lagi mampu ketika ini, semasa kita masih lagi hidup di dunia. Sementara kita masih boleh, walaupun ramai daripada kita yang masih lagi leka, ramai daripada kita masih lagi lalai dengan peringatan Allah Azza wa Jal, kita tak perasan ataupun kita seolah-olah tak beriman dengan wujudnya hari perhisaban di mahsyar kelak. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bila mana Allah Azza wa Jal mengarahkan para malaikatnya untuk nak meniupkan tiupan sangkakala, manusia akan mati semuanya. Segala yang bernyawa di bumi dan di langit selain daripada Allah Azza wa Jal akan dicabut nyawanya. Kemudian kita akan melalui satu fasa di antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian dalam hadis menyebut Allah akan menurunkan air seolah-olah seperti hujan, lalu manusia akan bangkit. Seperti mana tumbuhan-tumbuhan itu bangkit daripada tanah, yang mana ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia ini satu-satunya bahagian yang tidak hancur, iaitu yang dipanggil sebagai ajabud danab, iaitu tulang tongking kita. Di bahagian hujung tulang tunjang kita tu ada satu tulang di bawahnya, iaitu dia panggil dalam bahasa Arab sebagai ajabud danab. Itulah tulang yang seolah-olah kita punya benih, yang mana asal usul kejadian kita daripada situ. Tulang tersebut tidak reput ditanam ataupun dimakan
tanah. Dan daripada situlah akhirnya manusia semua akan dibangkitkan kembali. Walau apapun keadaannya. Walaupun satu hari nanti mayatnya hancur. Walaupun dia dah tak ada sisa tulang-tulang, tak ada. Dan itu adalah hari yang mana akan dibangkitkan secara fizikal kita. Satu kehidupan selepas daripada kita mati. Yang mana Allah dah berikan peringatan kepada kita banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah kata, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Bila ditiupkan sangkakala, akan mati semua yang ada di langit dan di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian akan ditiup-tiupan kali kedua. Ketika itu manusia akan bangkit melihat suasana yang begitu mengerikan. Allah sebut lagi, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan bila berlakunya sedemikian, maka semua manusia akan segera bangkit keluar daripada kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan kehidupan semula ini akan berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran menyebut, ayyuhan nas, ata amrullahi fala tasta'jilu. Wahai manusia, telah datang urusan Allah dan janganlah kalian tergesa-gesa. Yang mana hari kiamat, hari kebangkitan ini pasti akan terjadi. Yang kita tak boleh nak ingkar. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, la tamannawul maut. Janganlah kita bercita-cita mengharapkan untuk mati. Bukan selain daripada mati syahid. Sebab ianya adalah satu suasana yang begitu mengerikan. Al-Hasyar. Al-Hasyar itu adalah satu nama yang menghimpunkan manusia pada hari kelak. Yang mana kita panggil mahsyar, padang mahsyar. Mahsyar ni adalah kita kata nama ataupun kata nama tempat yang akan dihimpunkan manusia keseluruhan nanti. Daripada hasyara, yahsyur, mahsyar. Dan hasyar itu disebutkan oleh para ulama ada 4 jenis. 2 jenisnya di dunia dan 2 lagi jenisnya di akhirat. 2 jenis di dunia ni salah satu daripadanya ada disebutkan dalam suratul Hasyr. Jangan kita tak tahu, dalam Al-Quran juga ada nama surah dinamakan sebagai suratul Hasyr. Allah sebut dalam suratul Hasyr ayat kedua, huwallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ini satu suasana yang Allah panggil sebagai hasyr, tapi ia berlaku di dunia. Yang kedua, yang disebutkan tentang hasyr yang berlaku sebagai salah satu daripada tanda kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kamu tidak akan melihat, menyaksikan kiamat, ataupun kiamat itu tidak akan tiba melainkan setelah kalian menyaksikan 10 tanda-tanda kiamat. Hasyr yang ketiga iaitu hasyr yang mati daripada kuburnya kepada
mauqif ataupun tempat mereka akan dihimpunkan. Yang mana itulah suasana ketika mana kita semua akan dihimpunkan untuk diperhitungkan. Wa hasyarnahum, dalam Quran Allah sebut wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan himpunkan manusia ini semua dan tak ada siapa pun yang akan tertinggal. Al-hasyr yang keempat iaitu hasyr akan dikelompokkan ataupun dihimpunkan puak-puak yang akan pergi ke syurga dan puak-puak yang akan pergi ke neraka. Ini jenis ataupun 4 jenis hasyr yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita dah sebut 2 daripadanya berlaku di dunia sebelum daripada berlakunya hari kiamat. Dulu baru disebutkan di dunia ini, masa tu yang dipanggil mahsyar, yang disebutkan dalam hadis itu adalah di bumi Syam. Ketika itu berlakunya satu kebakaran api yang begitu besar dan marak berlaku di Yaman, di Hadramaut. Kemudian dia merebak, lalu ramai manusia masa itu lari keluar dan pergi berkumpul lari pergi ke Syam. So ini antara peristiwa itulah yang berlaku hasyar di dunia itu lagi. Mereka ini ada dihimpunkan pergi ke Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW sebut takhruju narum min qibali Hadramaut tahsyurun nas. Akan berlakunya satu api besar di belah Hadramaut yang akan membuatkan manusia ini berhimpun secara beramai-ramai. Nabi begitu, sahabat tanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami kalau kami sempat menyaksikan peristiwa tersebut? Nabi SAW menjawab, alaikum bisyam, hendaklah kamu menetap ataupun bersama di bumi Syam. Itu antara apa yang akan berlaku. Itu salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Dan kemudian ada hasyar yang berlaku juga nanti disebut pada hari ataupun sebelum berlakunya hari kiamat. Yang ini akan berlaku satu, kita kata, porak-poranda, hiruk pikuk, yang mana berlaku juga dikatakan bahawa manusia juga akan berhimpun di Syam ataupun di Baitul Maqdis just sebelum berlakunya tiupan sangkakala. Ini al-hasyr yang berlaku pada, kita kata, pada akhir ataupun sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian dalam istilah bab ini juga ada disebutkan sebagai al-mansyar, iaitu kebangkitan manusia daripada mati kepada satu kehidupan yang lain. Kemudian terjadinya al-mahsyar, iaitu dikumpulkan manusia ni semua pada satu tempat. Dan bumi ataupun kita kata tempat yang kita sebut sebagai padang mahsyar, yang mana bila mana dihimpunkan manusia selepas daripada mereka dibangkitkan daripada kubur, ada Nabi SAW sifatkan ia di dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, yuhsyarun nas yawmal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laysa fiha. Yang mana Nabi SAW bagi tahu tempat yang antara ciri manusia yang akan dibangkitkan nanti ni, suasana pada mahsyar ni macam satu tempat yang very putih, yang sangat clear. Itu gambaran lah ciri pada mahsyar nanti. Yang mana Nabi kata laisa fiha ma'lamun li ahad, yang tak ada tanda pun, macam straight je. Tak ada satu benda-benda yang signifikan ataupun satu petanda. Ya Allah kata dalam Quran, la tara fiha iwajan wala amta, yang dia macam mendatar straight, tak ada bukit-bukit, tak ada nak menyuruk mana sana sini, tak ada.
Allah kata yauma tubaddalul ardu ghairal ard, di hari yang akan ditukar bumi ini, tanah ini dengan selain daripada ia. Yang mana tanah tempat kita berhimpun nanti tu di hari kiamat nanti satu seluas mata memandang tu, muat semua, kalau kita pun tak tahu entah berapa bilion ke berapa trilion ke bilangan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kepada sekarang, melainkan semuanya akan ada tempat untuk masing-masing berdiri. Dan dalam hadis yang sahih, manusia yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur mereka kelak adalah Nabi SAW. Ya, Nabi beritahu, ana awwalu man yanshaqqa anhu al-qabr. Aku adalah manusia yang pertama sekali yang akan dibangkitkan daripada kubur. Kemudian nanti akan dibangkitkan para anbiya, akan dibangkitkan lagi manusia selepas daripada itu. Dalam Quran Allah sebut yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wahda. Hari yang kami akan himpunkan orang-orang yang bertakwa ini menghadap Tuhan mereka secara bergerombolan. Macam kita kata rombongan, macam kata rombongan diraja, something like that, yang menantikan layanan istimewa. So setiap daripada orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang beriman ni, mereka ni akan dihimpunkan dengan himpunan yang special. Dan kemudian ada juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, antaranya disebutkan antara ciri-ciri manusia ini ketika mana akan dihimpunkan di mahsyar. Nabi SAW sebut, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Manusia ni semua akan dihimpunkan di padang mahsyar kelak dalam keadaan yang telanjang, tak ada seurat benang, dalam keadaan yang berkaki ayam, dalam keadaan yang kira kata macam asal lah, macam belum dikhitankan lagi. Aisyah radhiyallahu anha bila mana dia terdengar hadis ini daripada Nabi SAW, dia pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd. Seorang lelaki perempuan ni saling boleh tenung, boleh nampak each other. Satu soalan yang Nabi yang menandakan betapa terhormatnya Aisyah, yang masih lagi worried, yang masih lagi bimbang dengan dalam keadaan yang begitu dahsyat dan panik ketika itu, masih lagi ada sifat malu. Satu sifat yang hari ini telah hilang di kalangan ramai gadis-gadis, termasuk juga muslimah-muslimah, yang hari ini ramai daripada wanita-wanita yang suka untuk dilihat, yang suka untuk nak mendedahkan diri mereka ini, menarik Aisyah malu. Dia tak mahu kalau boleh di akhirat nanti pun akan dilihat oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Nabi SAW menjawab, al-amru asyaddu min an yuhimmuhum dhak. Sesungguhnya situasi ketika itu lebih dahsyat daripada kamu nak bimbangkan tentang perkara tersebut. Tak ada apa lah, tak ada lah nak fikir apa dah, tak ada lah, sebab terlalu ngeri dan paniknya suasana ketika itu. Ini semua keadaan kita masa mana kita akan dihimpunkan dan tidak akhirat. Semua pihak akan sibuk dengan diri masing-masing. Ketika itu Nabi bagi tahu, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Even orang-orang pasangan kekasih, sahabat-sahabat pun boleh juga bergaduh ketika itu, saling bermusuhan ketika itu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran menyebut yauma yafirrul mar'u min akhihi, yang mana ketika itu kita akan lari daripada adik-beradik kita, wa ummihi wa abihi,
mak ayah kita pun kita akan lari, dan mereka pun akan lari daripada kita. Wa sahibatihi wa bani, anak kita, sahabat kita pun akan lari daripada kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika itu manusia semua akan sibuk dengan diri masing-masing. Kita akan fikirkan tentang diri kita masing-masing. Nafsi, diri kita. Orang-orang yang sombong di dunia, mereka ini semua akan dibangkitkan dalam keadaan yang hina. Nabi SAW sebut yaghshahumudh dhil min kulli makan. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana di dunia ini mereka ini hidup dan meninggi diri, maka di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang kerdil sebagai balasan. Yang mana even dalam hadis tu menyebut bahawa dia dalam keadaan yang very small sampai boleh dipijak oleh manusia. Macam mana bentuknya? Tak terbayang kita, keadaan kita macam mana kita masa tu. Orang-orang kafir, ketika mereka dihimpunkan di mahsyar kelak, Allah Azza wa Jalla sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah kata, siapa yang berpaling daripada ayat-ayatku, daripada peringatanku, maka dia akan diberi kehidupan yang begitu muram. Yang mana di akhirat, di hari kiamat nanti mereka akan dihimpunkan dalam keadaan yang buta. Lalu mereka akan bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku? Kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan yang buta, sedangkan aku dulunya orang yang celik, aku boleh nampak. Allah kata, demikianlah. Ketika mana kamu diberikan ayat-ayat kami, kamu berpaling, kamu lupa. Hari ini kamu pula yang akan dilupakan. Mereka akan dibangkitkan, dihimpunkan dalam keadaan yang buta. Dan Allah kata dalam ayat lain, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Mereka akan dihimpunkan di dalam keadaan menghadap ke neraka Jahannam, yang merupakan seburuk-buruk tempat yang kita can imagine. Anas radhiyallahu anhu tanya, ya Nabi Allah, kaifa yahsyarul kafiru ala wajhi? Macam mana orang kafir ini dihimpunkan di atas wajahnya? Macam mana rupa tu? Nabi SAW pun sebut bahawa mereka ini akan seolah-olah berjalan muka di bawah, berjalan dengan muka, kaki di atas, mukanya diheret. Dan Nabi SAW bersebut, alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fi ad-dunya qadiran ala an yamshihi ala wajhi yawm al-qiyamah. Bukankah Tuhan yang berkuasa untuk menjadikan mereka ini berjalan dengan kaki di bumi masa kita hidup di dunia ini, juga mampu untuk membuatkan mereka berjalan dengan muka mereka di hari kiamat. Muka yang akan berjalan. Pemandangan yang pelik dan mengerikan. Sampaikan Qatadah, dia disebut bala wa izzat rabbina, bahkan dengan kemuliaan Tuhan kami. Kerana orang yang kafir, mereka ini tidak sujud kepada Allah di dunia, lalu di akhirat mereka akan dibalas dengan diseret wajah mereka di bawah. Sebagai satu balasan keengganan mereka untuk bersujud, meletakkan dahi mereka di atas tanah di bumi ini demi Allah Azza wa Jal, maka di akhirat mereka akan diseret sedemikian rupa. Alhamdulillah.
Sesama sikit hari ni. Macam mana kalau kita ni mengaku Islam tapi kita tak solat, kita tak sujud, kita tak rukuk? Macam mana rupa kita nanti? Dalam Al-Quran Allah juga sebut syaitan juga akan dihimpunkan. Alhamdulillah. Allah kata dalam surah Maryam, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Orang syaitan juga akan dihimpunkan. Kita pun tak tahu berapa ramai bilangan syaitan, dan mereka semua akan mendapat tempat untuk dihimpunkan nanti. Allah sebut untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang fasik, wahsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratin mustaqim. Himpunkan mereka, orang-orang yang zalim ini berserta dengan kelompok-kelompok geng-geng mereka ini semua, atau apa sahaja mereka sembah ni semua, kumpulkan sekali. Orang Yahudi, orang Nasrani, siapa yang suka Yahudi, siapa yang walak dan baraknya kepada Yahudi dan Nasrani, semua akan dihimpunkan bersama dengan mereka. Orang yang kaki zina akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kaki zina. Orang yang kaki botol akan dihimpunkan. Orang yang kaki rasuah akan dihimpunkan dengan kaki rasuah. Itulah yang Allah sebut, wahsyurul ladina zalamu wa azwajahum. Setiap daripada kelompok akan berhimpunkan bersama dengan kelompok masing-masing. Siapa yang suka pada someone, mereka akan dihimpunkan bersama dengan orang yang mereka suka. Dan even akan dihimpunkan, Nabi dalam Al-Quran Allah kata even binatang buas, even binatang semua akan dihimpunkan. Allah kata wa idzal wuhushu husyirat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yahsyarun. Even binatang pun semua, kata Ibn Abbas, even lalat pun akan dihimpunkan di mahsyar kelak. Dan itu clear. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Hakim, yuhsyarul khalaiqa kulluhum yawmal qiyamah. Setiap ciptaan, setiap makhluk semua akan dihimpunkan di hari kiamat. Binatang buas, binatang tunggangan, binatang yang berterbangan, semua benda, semua akan dihimpunkan di akhirat. Dan semuanya akan diqisas each other. Dan ini kita kata antara kesempurnaan keadilan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampaikan dalam keadaan yang itu, orang-orang kafir akan menyesal. Mereka kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah bagusnya kalau kami ni dah mati ni jadi tanah je, dah tak bangkit lagi dah. Kemudian akan dihisap mereka yang telah diberikan taklif, yang telah diberikan tanggungjawab untuk berfikir, untuk nak menerima seruan Allah. Dan mereka akan dihisab dalam satu suasana yang begitu dahsyat. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, golongan tujar, businessman, businesswoman, golongan-golongan peniaga ni semua, Nabi SAW menyebut, ya ma'syarat tujar, inna tujara yuhsyaruna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Dan dia kata orang-orang yang golongan peniaga ni banyak yang akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan golongan-golongan yang kita kata fujar lah, golongan-golongan yang
pendosa. Kecuali Nabi beritahu golongan peniaga yang bertakwa, yang banyak buat kebaikan, dan golongan yang jujur. Illa man ittaqa, orang-orang yang bertakwa pada Allah ketika mana melakukan urusan transaksi perniagaan, tak menjual benda-benda yang haram, tidak menipu dalam perniagaan. Wabarra fi yamini, orang yang melunaskan kita kata janjinya, dia tidak tipu. Dan orang-orang yang jujur, yang bersikap amanah dalam perniagaannya. So, kita pun tahu ramai orang-orang yang berniaga, mereka nak kaya. Bila nak kaya, kadang kita sanggup buat apa sahaja untuk nak mendapatkan harta tersebut, even dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan dalam ayat Quran banyak diceritakan tentang ahwal ataupun suasana manusia nanti di pada mahsyar kelak. Di saat awal Allah kata wa idzal qubur bu'thirat, bila mana kubur-kubur itu semua akan dibongkar atau akan dikeluarkan ahli-ahli kubur daripada situ. Allah kata wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang mana kita akan bangkit daripada kubur dalam keadaan yang pantas pergi ke tempat mahsyar kita. Ka'annahum ila nusubi yufidun, nak menggambarkan tentang kecepatan kita semua yang akan bergerak dalam keadaan yang begitu panik ketika itu. Yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir, dah macam belalang dah kita keluar semua untuk pergi ke tempat kita. Kepala kita terangkat, tak sempat nak toleh kanan, tak sempat nak toleh kiri. Wa afidatuhum hawa muhti'in, yang mana dalam keadaan yang begitu panik dan takut. Dzalika yaumul khuruj, hari yang manusia semua akan keluar daripada kuburnya. Yauma yakunun nas kal farashil mabthut. Kita boleh tengok tak binatang-binatang bila dia keluar, kita macam kuda kan. Bila dia nak lumba tu, keluar je bunyi je, terus berlari kencang, tak toleh kanan, tak toleh kiri. Demikianlah kita kata perumpamaan nanti ketika mana kita dibangkitkan. Allah kata yauma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Kita akan mengikut arah suara yang kita akan diberikan. Kita akan pergi, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tidak melencong. Suara yang akan memandu kita semua untuk pergi ke mahsyar, tempat kita akan dihimpunkan kelak. Ketika itu semua dunia kita yang kita himpunkan, yang kita ada, semuanya dah gone. Kita akan pergi ke hari tersebut. Bayangkan semua ini berlaku secara serentak, secara sekaligus. Kita akan berada di kalangan penuh macam semut ketika itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ketika kita tengok pun dah macam orang dalam keadaan hilang akal lah, macam orang mabuk, tapi mereka ini bukan mabuk. Allah kata kerana azab Allah itu maha pedih. Masa tu semua akan berdiri di hadapan Allah. Tak ada siapa yang duduk, tak ada siapa yang baring. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika manusia ni semua akan berdiri menghadap Tuhan Rabbul Alamin.
Berapa lama? 50,000 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lil kafirina, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kal muhl wa takunu al-jibalu kal 'ihn. Allah cerita dalam surah, kalau kita banyak baca surah juz 29, juz 30, banyak cerita pasal perkara-perkara begini, hal-hal masa tengah kiamat. Allah cakap dalam surah Al-Ma'arij, salah seorang daripada kalangan orang kafir Mekah, dia masa dia duk mengejek-ngejek, duk minta kalau betul lah kiamat tu berlaku, segerakan azab tu. Allah kata azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, tak ada siapa pun yang akan boleh menolak kedatangannya. Allah kata dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik, yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya untuk nak menerima ataupun menyempurnakan tugas masing-masing. Terutama pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang, sebab banyaknya perhitungan ataupun hisab soal jawab ketika itu. Allah kata bersabarlah wahai Muhammad dengan ejekan orang kafir itu dengan sebaik-baik kesabaran. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku, sedangkan kami melihatnya dekat, hampir berlaku dan akan berlaku. Allah kata iaitu pada hari yang langit menjadi seperti tembaga yang cair, akan hancur. Bayangkan macam mana cair, langit ni boleh cair. Dan gunung ganang pula akan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Ketika itu Allah kata satu hari boleh lebih sana bersamaan dengan 50,000 tahun. Betapa panjangnya ketika itu hari yang kita akan hadapi. Langit semua akan digulung, akan cair dan berubah jadi kemerah-merahan, jadi kebiru-biruan, jadi kekuning-kuningan. Ya Allah sifatkan dalam surah Ar-Rahman macam wardatan kaddihan, yang boleh berubah-ubah colour dia. Allah kata langit ni akan macam digulungkan macam kertas ni. Yauma natwis samaa ka tayyi sijil lil kutub. Dahsyat. Kita tak boleh bayangkan lah macam mana ngerinya hari mahsyar kelak. Yang mana kata Abdul Haq Al-Ishbili, ثم تفكر في ذلك الازدحام والانضمام والاتساق والانتصاب واجتماع الناس والجن ومن يجمع من سائر أصناف الحيوان وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم لا فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا هروب. Hari yang kita semua ni Allah macam lekat ni. Pernah rasa tak macam pergi haji, pergi tawaf masa-masa nafar awal yang kita dah macam berombak-ombak lah, depan belakang melekat, kiri kanan semua. Manusia akan macam tolak menolak. Boleh, kalau kita boleh bayang, dahsyat. Dan manusia semua dalam keadaan yang sedang berhimpit-himpit macam tu. Nabi SAW bagi tahu manusia ni akan berpeluh. Sampai peluh tu boleh naik 70 hasta. Dahsyat. Nak kata, bayangkan tak kepanasan masa tu. Yang Ibn Mas'ud pun pernah menyebut peluh masa tu boleh naik sampai ke hidung kita. Boleh lebih tinggi daripada itu. Depend pada amalan masing-masing.
Macam mana setiap orang berbeza di antara satu sama lain. Itu adalah satu suasana yang luar biasa lah. Jadi kalau kita renungkan tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada topik pada hari ini, kita semua kita akan dibangkitkan. Sama ada kita suka ataupun tidak. Sama ada kita semua ini di dunia ni baik ataupun tak baik. Semua kita akan dibangkitkan dan semua kita akan ditanya. Orang kafir ada khilaf. Itu bab soal di mahsyar kelak, itu satu perbahasan yang lain. Tapi kita semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita ingat tentang konsep mahsyar kelak, ini adalah hari peperiksaan, hari kita kata pengumuman keputusan peperiksaan kita yang kita lalui di dunia. Sama ada kita berjaya ataupun kita tidak. Allah dah bagi kita warning, Allah dah bagi kita hint yang inilah suasana yang kita akan lalui. Sama ada kita percaya ataupun tidak, sama macam kalau kita bagi peringatan kepada student-student kita. Kita kata exam nanti susah. Exam nanti mungkin akan keluar soalan yang bentuknya begini, bentuknya begitu. Ada pelajar yang ambil peringatan, ada pelajar yang buat tak indah, ada pelajar yang buat sekadar je. Dan bila mereka mendapat keputusan yang kurang baik, mungkin kita akan kata kepada mereka, bukankah dulu saya dah bagi tahu, bukankah dulu saya dah berikan warning, saya dah bagikan hint, saya dah bagi tips, tapi kamu yang tak ambil peduli. Begitulah manusia. Allah dah berikan kita Al-Quran sebagai peringatan. Allah dah berikan kepada kita hadis-hadis yang menceritakan. Kita pernah dengar, kisah kita tahu, tapi masih ramai lagi yang kita buat tak tahu. Kita ambil mudah, ambil sambil lewat. Kalaulah kita imagine kita hidup, kita berada dalam situasi mahsyar yang dahsyat itu. Bayangkan, cuba kita imagine kita nak minta pada Allah, ya Allah tolong rewind balik supaya kami boleh kembali ke dunia untuk kami ubah balik amalan hidup kami. Kita imagine sekarang, kita bayangkan seolah-olah Allah telah memberikan kita peluang ke dunia untuk kita ada di dunia ini sementara kita masih lagi bernyawa ini, untuk kita baiki amalan kita. Kemudian kita tengok sama ada kita mampu ataupun tidak untuk nak muhasabah diri kita, untuk nak ubah diri kita menjadi hamba Allah lebih baik. Kalau kita ingat tentang hari akhirat, itu Nabi SAW beritahu kita mesti akan kurang ketawa kita. Sebab kita worry, kita rasa panik. Sebenarnya kehidupan dunia is nothing. Kita hidup kat dunia 63 tahun. Satu hari kat sana dah 50,000 tahun. How long? Masa tu kita akan rasa macam there is nothing dengan kehidupan di dunia yang begitu pendek dan sementara. Hari ini kita rasa macam kita hidup kat dunia ni selama-lamanya. Apa yang kita ada ni pun kita dah rasa macam segala-galanya dah. Kita rasa macam king of the world. Kita dah rasa macam, oh, I have everything. Tapi sebenarnya apa yang kita miliki itu tak ada apa pun darab. Compare dengan apa yang di akhirat nanti. Dunia yang kita ada ni begitu kecil. Yang kita rasa begitu besar ni, yang susah kita tak boleh nak reach. Banyak lagi tempat di dunia ni. Syurga bagi seorang-seorang tu je senang-senang dah seluas bumi dan langit. Itu for one person. Allah kata kepada orang-orang yang bertakwa akan disediakan syurga yang seluas langit dan bumi. Itu seluas langit dan bumi, subhanallah. Tak tahu nak cakap betapa besar bumi macam tu, habuk pun kita masa tu dah tak nampak. Allah dah bagi dah isyarat ni kepada kita. Tinggal hanya pada kita sahaja untuk nak sambut. Tinggal pada kita sahaja untuk kita nak percaya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan kepada kita.
Ada manusia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Ada manusia akan dihisap dengan hisap yang begitu sukar, yang membuatkan kita akan tersungkur nanti. Renung balik. Tadi bila kita sebut kita semua akan dibangkit, dikelompokkan dengan bersama dengan mereka-mereka yang apa ni, yang kita suka, yang sepassion dengan kita. Renung balik, kita ni apa? Kita nak kelompokkan kita di dunia ni, classifykan sekarang ni, kita ni nak kelompokkan diri kita ni dengan kelompok mana? Siapa boleh pejam mata, fikirkan seminit, aku ini jenis manusia apa? Adakah kita rasa kita ni akan dikelompok bersama dengan orang-orang yang dermawan? Kita akan dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang mencintakan ilmu. Kita akan dikelompok bersama dengan Nabi SAW, atau kita akan dikelompokkan bersama dengan hip hop ataupun bersama dengan K-pop dan sebagainya. Where we want to put ourselves. Dan kalau kita boleh muhasabah diri kita macam tu, then we know insya-Allah how untuk kita memperbaiki lagi kekurangan kita, amal soleh kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah berikan kepada kita semua petunjuknya. Allah golongkan kita bersama dengan Rasul, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita tak akan dapat digolongkan dengan mereka melainkan kalau kita mengikut jejak langkah mereka, melainkan kalau kita boleh follow petunjuk wa man ittaba'ahum bi ihsan. Siapa yang boleh mengikut jejak langkah mereka dengan penuh kebaikan, dan kita insya-Allah kita akan dihimpunkan bersama dengan mereka. The day, the judgment day is coming. Cuma kita saja yang kita tak tahu dan kita tak ambil, kita ambil mudah. Nabi tak suruh untuk nak kita cari bila ni akan berlaku kiamat. No. Bila Arab Badui datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Nabi tak suruh disibuk untuk nak cari petanda itu, petanda ini, no. Nabi kata, wa madza a'dadtalah, apa yang telah kamu sediakan untuknya. Itu sahaja yang diambil kira. Itu sahaja yang perlu menjadi concern kita. Apa yang kita prepare untuk nak kita kiamat nanti. Kiamat sughra, kiamat mati kita. Kita mati ni, apa yang kita nak prepare for it? Kita tak perlu mencari tanda-tanda kematian. Kita tak perlu mencari bilanya kita akan mati. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi persediaan kita itulah what it counts. Jadi moga-moga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. InsyaAllah moga Allah ampunkan kita dan Allah berikan kebaikan kita di dunia akhirat. Allah selamatkan kita daripada fitnah di dunia dan di akhirat. Allah selamatkan kita daripada fitnah di dunia, di alam kubur dan di mahsyar kelak, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.